Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pengenalan tentang pertubuhan Ghulam Ad-Dakwah Selangor, kita mula asaskan bermula daripada kem cuti sekolah yang kami namakan Kem Ghulam Ad-Dakwah pada Disember 2014. Di situlah bermulanya idea untuk menubuhkan pertubuhan Ghulam Ad-Dakwah Selangor. Dan nama ini, nama Ghulam Ad-Dakwah adalah berdasarkan satu kisah yang disebut dalam satu hadis yang sahih, dan kisah ini disebut panjang lebar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang rasanya kisah ini boleh kata biasa kita mendengar, iaitu bagaimana seorang budak yang sepatutnya diajar ilmu sihir, ilmu yang salah di istana raja yang zalim ketika itu, tetapi ditakdirkan oleh Allah, ghulam ini di pertengahan jalan untuk pergi belajar sihir di istana, dia menjumpa seorang rahib yang sedikit berilmu dan ahli ibadat. Maka berlakulah proses pertukaran yang dirancang oleh manusia, iaitu untuk menjadikan ghulam ini, budak ini, seorang ahli sihir yang akan membantu raja yang zalim dengan perancangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang merancang untuk menjadikan ghulam ini seorang budak ataupun remaja yang akhirnya bukan membawa kesesatan kepada manusia, tetapi membawa ilmu, membawa kebaikan, mengajak manusia supaya akhirnya hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hidayah ini telah dirancang oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui seorang rahib yang hanya berada di tepi jalan dalam perjalanan ghulam untuk menuju ke istana untuk belajar ilmu sihir, ilmu yang sesat. Maka akhirnya diringkaskan cerita, ghulam ini, remaja ini, yakin bahawa ilmu yang dipelajari daripada rahib di pertengahan jalan adalah benar berdasarkan fitrah semula jadinya dan dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya ghulam ini menjadi pendakwah bukan kepada sekelompok yang kecil, tetapi kepada masyarakat dan juga kepada kerajaan yang zalim ketika itu. Dan hasil daripada dakwah ghulam ini, remaja ini, sebahagian besar rakyat yang syirik kepada Allah ketika itu beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah. Walaupun ghulam ini, remaja ini tidak sempat melihat hasil dakwahnya, tapi sebahagian besar rakyat yang beriman adalah hasil usaha dakwah yang dilakukan oleh remaja ini, yang hanya umurnya mentah, tapi imannya cukup mendalam, akidahnya cukup mendasar, dan keyakinannya cukup jitu, sehingga dia mendapat kekuatan yang luar biasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan sebab usaha dakwahnya, sebahagian besar penduduk negeri itu beriman. Walaupun akhirnya penduduk negeri itu juga dibakar oleh raja yang zalim, tetapi mereka dibakar dalam api yang sementara yang mengesahkan keimanan mereka. Maka daripada kisah ghulam ini, saya terinspirasi untuk menjadikan panduan dan gerak kerja dakwah yang kerjanya, konsepnya sama, iaitu memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan dari segi material, dan lebih utama memberi bantuan ilmu kepada semua mereka yang jahil, yang masih jauh daripada mengenali Allah, yang masih jauh daripada beribadat kepada Allah dengan erti kata yang sebenar. Jadi bermula daripada situ saya buat kelas tadabbur di rumah-rumah. Kemudian daripada situ tercetus berlaku pula banjir Disember 2014 di Kelantan. Maka tercetus idea untuk menerapkan apa yang dilakukan oleh Ghulam Ad-Dakwah kepada masyarakat yang khususnya yang ditimpa musibah banjir di Kelantan ketika itu. Maka saya dengan pelajar-pelajar saya mula bergerak mengadakan misi dakwah yang pertama ke Gua Musang.
di tempat yang paling antara tempat yang paling teruk dilanda banjir besar di Kelantan pada Disember 2014. Kemudian kami bantu berbeza dengan bantuan daripada NGO lain. Kami bagi Al-Quran terjemahan, kami bagi tazkirah, dan mana-mana tempat yang suraunya telah hanyut hancur, kami kumpul dana, kami bina surau. Dan surau itu yang pertama dibina atas nama Surau Ghulam Ad-Da'wah di Bertam, Kuala Musang, sehingga sekarang masih wujud dan masih hidup dengan imam yang kita lantik dan kita bagi allowance, dan juga ada kelas agama di surau tersebut. Kemudian dakwah kami berkembang. Kami pergi berulang kali ke Kelantan, khususnya Gua Musa, untuk meneruskan kerja dakwah. Sebab kerja dakwah bukan setakat kita pergi sekali kemudian kita tinggalkan. Kerja dakwah macam kita menaburkan benih, maka benih itu untuk dijamin supaya mendatangkan hasil, kita kena jaga, kena bajakan, kena siram, kena jaga daripada serangga dan sebagainya. Maka begitu juga bila kita mula kerja dakwah di Gua Musa, kita pergi terus. Hampir setiap bulan kita ada misi dakwah. Saya bersama pelajar-pelajar saja. Kadang-kadang sampai 20 orang, kadang-kadang 30-40 orang. Sampai 6-7 kali misi. Daripada kerja misi dakwah itu, kami terfikir untuk mendaftarkan NGO kami secara rasmi. Maka bermula proses untuk buat permohonan secara rasmi. Dan akhirnya, Alhamdulillah, Pertubuhan Ghulam Ad-Da'wah Selangor diterima sebagai satu pertubuhan yang rasmi dan berdaftar melalui RAS pada 1 Mei 2015. Kemudian kami mula melangkah lagi lebih jauh. Kita mula bergerak berdakwah ke Sarawak pada Mac 2017. Dan bila kita pergi sekali, kita akan terus pergi dan follow up. Sehinggalah sampai lebih kurang bulan Mac 2017 ada halangan. Kita tak boleh pergi ke Sarawak, kita mula pergi ke Sabah. Dan bermula daripada bulan Mac, kita buat misi khas, tengok keadaan tempat yang sesuai untuk kita sampaikan ilmu. Maka kita jumpa iaitu di Kampung Bangun-Bangun di Sempurna, Sabah. Bermula April 2017, kita mulakan misi dakwah kita yang pertama ke Sempurna. Dan diikuti dengan misi-misi seterusnya. Dan setiap misi kita biasanya kita akan bawa pelajar-pelajar terdebur. Kadang-kadang 20 orang, kadang-kadang 40 orang, kadang-kadang satu bas. Yang mana mereka bila pelajar nak pergi, mereka akan tangguhlah tiket pergi balik. Tapi bila berada di sana, kita biasa tinggal di masjid. Dan makan kita akan tangguh semualah. NGO kami akan tangguh. Dan cara kita berdakwah di Sabah bila kita buat misi ialah pertama kita pergi ziarah asnaf rumah ke rumah, dan di situ kita bagi tazkirah, bagi peringatan, dan kita bagi Quran terjemahan. Kemudian mana-mana yang perlu bantuan segera kita bagilah, repair rumah, duit, beras dan sebagainya. Kemudian yang kedua kita buat ceramah di masjid lah, kuliah maghrib, kuliah subuh. Dan kemudian kita buat misi seterusnya lah, follow up. Dan ketika itu belum mula kelas di Sempurna Sabah. Sehinggalah pada tahun 2019 kita mula cari guru dan kita buat kelas di rumah-rumah asnaf ataupun juga di masjid dan mana-mana tempat yang sesuai untuk diadakan kelas. Kita kumpul remaja, ibu-ibu, bapa-bapa untuk mereka belajar Iqra, belajar membaca dan belajar apa yang mereka perlulah seperti fardu ain dan sebagainya. Dan ketika itu kita tidak ada staf ataupun pengurus di sana. Kita hanya ada guru-guru yang dilantik di kalangan mereka yang sedikit sebanyak ada ilmu dan daripada penduduk tempatan. Sehinggalah 2020 kita mula lantik pengurus dakwah secara rasmi di Sempurna dengan stafnya, dan bermulalah kelas secara rasmi di Sempurna Sabah. Kemudian berkembang sampai ke Tawau, kemudian ke Sandakan, kemudian ke Kunak, dan yang terbaru ke Kota Kinabalu, ke Tuaran, Kota Belud, di
kundasan. Jadi kemudian setelah berlakunya COVID-19, kita tak boleh pergi lagi ke Sabah. Disebabkan PKP, maka misi dakwah kita terpaksa dihentikan. Dan daripada situ, perancangan Allah, kita mula bergerak di Semenanjung. Yang sebelum ni kita tak pergi kecuali di Gua Musa ataupun di Kelantan sahaja. Adapun negeri lain, daripada Kelantan kita tak pergi. Kita hanya Kelantan dengan Sabah. Tapi disebabkan COVID, halangan sekatan perjalanan, kita mula bergerak di Semenanjung. Mana-mana kawasan yang dekat di Selangor. Dan bila ada kelonggaran sedikit, kita mula pergi ke Penang, ke Perak. Dan daripada situ, dakwah kita mula berkembang. Kita ziarah asnaf. Kita tawarkan kelas untuk mereka. Dan kita cari guru untuk mengajar asnaf. Dan kita lantik setiap kawasan seorang pengurus untuk menguruskan kelas, untuk menguruskan asnaf, apa yang diperlukan oleh asnaf dan diperlukan oleh kelas. Pengurus ini akan menjalankan tugas secara rasmilah. Dan sehingga sekarang kita ada lebih kurang 8 cawangan di Pulau Pinang, di Perak, di Selangor, di Pahang, Kuantan, di Negeri Sembilan, di Johor, di Kelantan, di Sabah. Lebih kurang 8 negeri kita ada cawangan. Cawangan kita ni lebih kepada untuk memberi ilmu kepada khususnya golongan yang terpinggir dari segi ilmu, iaitu golongan asnaf. Tapi sekiranya ada golongan yang pencen, yang berada tapi nak belajar, khususnya fardu ain dan tadabbur, kita ajar mereka. Cuma yang paling mudah untuk kita ajar ialah golongan asnaf. Itu bahagian dakwah. Tetapi yang paling utama sepanjang PKP yang berlaku dengan takdir Allah ialah bila tak boleh bergerak dan saya pun tak boleh buat kelas di rumah-rumah di mana-mana pejabat kerajaan disebab PKP, maka timbul idea untuk buat kelas secara online pada Mac 2020. Dan bermula daripada situlah dakwah khususnya tadabbur Al-Quran semakin berkembang. Yang menonton kelas kita secara online, khususnya kelas tadabbur Al-Quran semakin meningkat. Pada peringkat permulaan 200, 300 sampai akhir sehingga sekarang daripada YouTube dan Facebook dan juga TikTok dan Zoom, semua sekali lebih kurang setiap malam 1,500 yang menonton kelas tadabbur. Alhamdulillah, itu menunjukkan masyarakat kita sangat-sangat dahagakan ilmu, khususnya ilmu tentang Al-Quran. Ilmu untuk mengenal Tuhan mereka iaitu Allah, dan ilmu bagaimana cara untuk menyembah Tuhan yang mereka sendiri mengaku itu adalah Tuhan mereka. Tapi ramai yang mengaku Allah sebagai Tuhan, Al-Quran sebagai panduan, tapi mereka membaca Al-Quran dalam keadaan mereka tidak faham ataupun tidak menghayati dengan arti kata yang sebenar. Jadi tunggak utama kita ialah, tunggak utama sehingga dakwah kita berkembang satu Malaysia ialah kelas tadabbur Al-Quran. Juga daripada kelas tadabbur itu ramai pengifak yang budiman yang mereka memahami kepentingan infak, dan pulangannya yang paling besar ialah kepada pengifak, bukan kepada mereka yang diinfakkan. Maka hasilnya mereka sentiasa infak kepada kita, dan hasil daripada infak itulah dakwah kita semakin berkembang sehingga sekarang kita ada 27 orang staf tetap di satu Malaysia, dan kita ada guru-guru yang ditaja oleh Ghulam Ad-Dakwah lebih kurang 80, dan juga kita ada pelajar di kalangan asnaf, remaja, anak-anak satu Malaysia lebih kurang 1,800. Itu bahagian kelas. Dan kita juga dakwah kita berkembang melalui media cetak, iaitu kita cetak, tulis dan cetak buku-buku poket. Tujuan utama ialah untuk memudahkan kerja dakwah kita. Dengan buku poket yang mudah, yang murah dan ringan, senang kita agihkan kepada siapa yang memerlukan. Kalau kepada asnaf, kita akan bagi percuma. Contoh buku tentang matlamat hidup, kenapa anda wajib solat, sifat solat Nabi, kepentingan tadabbur, musibah adalah nikmat, zikir pagi petang, 72 doa dan zikir harian, solat berjemaah wajib ataupun sunat,
dan banyak lagi yang sedang dalam pencetakan seperti syirik, cara berwuduk dan sebagainya. Itu juga antara bentuk dakwah kita, iaitu dalam bentuk penulisan. Dan juga kita buat dalam bentuk media elektronik, iaitu kita buat rakaman daripada kelas rakaman tadabbur, kita gabungkan menjadikan satu juzuk dan kita keluarkan dalam bentuk pen drive. Sehingga sekarang kita dah keluarkan juzuk 1, surah Baqarah, juzuk 2 dan juzuk 3 dan juga juzuk 29 dan juzuk 30. Dan kalau untuk asnah kita bagi secara percuma. Walaupun kosnya mahal, tapi demi untuk dakwah, demi untuk asnah ni juga dapat berkongsi ilmu supaya mereka faham Al-Quran, supaya mereka kenal Tuhan mereka yang sebenar, kita permudahkan ilmu. Kita bagi secara percuma, pen drive ataupun buku dan sebagainya. Dan itulah kesimpulan kerja dakwah yang dilakukan oleh Pertubuhan Ulama Dakwah. Itu dalam Malaysia. Adapun di luar Malaysia, kelas tadabbur ini berkembang. Dan setiap malam secara online diikuti juga oleh pelajar-pelajar daripada luar negara. Seperti Thailand, Singapura, Brunei. Dan juga daripada negara Australia, tapi orang Malaysia lah. Daripada UK dan sebagainya. Dan hasil daripada mereka ikut kelas tadabbur daripada luar negara, mereka kembangkan kelas tadabbur itu setakat apa yang mereka belajar kepada masyarakat setempat. Seperti di Thailand, di Fatani, kita dah ada guru dan juga merangkap pengurus lah, walaupun dia seorang wanita, dengan kelas tadabbur yang dia ikuti setiap malam, dia boleh buat nota dan dia boleh mengajar orang kampungnya. Sekarang pelajarnya lebih kurang 100 orang lebih kurang. Dan juga kita ada cawangan di Jambi, Indonesia, juga pelajar Indonesia yang ikut kelas tadabbur secara online setiap malam. Dan sekarang kita lantik dia sebagai pengurus Ulama Dakwah di sana untuk dia kembangkan dakwah, khususnya kelas tadabbur di kawasan sekitarnya. Dan kita juga ada menaja 5 orang guru di sekolah di Kemboja, dan juga kita telah membina 2 sekolah di Kemboja. Selain daripada kita menaja guru, iaitu 5 orang. Dan di Nigeria kita ada bina satu masjid, nama tempat ibadah kita bina satu masjid yang kosnya hampir 500,000, dan sekarang masjid itu telah berfungsi, diadakan solat jemaah 5 waktu dan juga ada kelas untuk anak-anak yatim, dan juga kita ada menaja seorang guru di sana. Begitulah dakwah yang digerakkan oleh kita dengan izin Allah semakin berkembang. Dakwah ni dia secara semula jadi dia akan berkembang. Sebab ramai yang dahagakan ilmu. Bila kena cara dia akan berkembang. Semoga dakwah kita akan semakin berkembang dan semakin ramai orang yang faham Al-Quran, semakin ramai manusia kenal Tuhannya dan hanya tidak menyembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mengikuti amalan mereka melainkan apa yang telah dilakukan, ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.